nangis aku rasa bila aku fikir balik. Takut dia lain macam. Dia cakap, bila masa jantan? Bila masa ada orang masuk tandas, tak siapa masuk pun. Aku punya memang dia orang tak nampak aku. Macam terpisah ke alam lain kejap. Okay, bila keluar daripada tandas tu, aku tengok tandas sebelah aku ni. Aku pelik sebab tandas sebelah tu tak ada pintu. Assalamualaikum. Okay guys, so sekarang ni kita dalam podcast seram tapi version zaman persekolahan. So manakah nak pakai baju sekolah ni, kita cuba mengambil kenangan zaman persekolahan dengan menceritakan kisah-kisah seram yang kita pernah lalui dan kita alami. Betul. So apa boleh dengar lah pengongsian cerita seram daripada apa orang yang Nazrul jemput. So tak nak rasa, jom kita mulakan dengan peserta yang pertama guys. Dan sekolah saya merupakan sekolah tapak askar Jepun lah dulu. So masa sekolah aku tu, sekolah rendah aku tu hospital lama. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Aira. Apa dah? Cerita ni dia start masa aku form 1. Nak dijadikan cerita. Ni sewaktu aku darjah 5. Saya sekolah di mana tu biarlah rahsia. Dan sekolah saya merupakan sekolah tapak askar Jepun lah dulu. I'm not sure lah tu sama ada pernah ada ke tanah perkuburan dia ataupun apa. Tapi yang tahu cerita ramai askar Jepun matilah dekat situ. Ni masa Nisa darjah 5. Pada hari tersebut kita orang nak training bola baling. Waktu darjah 5 tu ada sesi pemilihan bola baling. Lepas tu di sekolah saya ni dia ada tandas dengan bilik persalinan. Waktu dalam jam pukul 3 macam tu, aku dengan kawan aku ni tak balik. Okay, so kita orang decide nak duduk kat kelas je lah, tak balik rumah lah. Dalam pukul 3 macam tu, kita orang tukar-tukar baju, nak pergi tukar apa semua. 3 orang je hak tinggal, aku dengan kawan aku orang. And then aku ajak lah member aku tu teman pergi bilik persalinan lah, nak salin baju apa semua kan. Tukarlah baju macam biasa. And then dia cakap nak masuk toilet. Okay, bilik persalinan tu ada 2 toilet dalam tu. Dia cakap nak masuk toilet. Okay, so dekat bangunan tu memang betul-betul sunyi. Tinggal 3 orang je. Memang betul-betul tinggal aku ni. Dah pukul 3 lebih nak kat pukul 4 Siapa je ada kan. Mungkin kalau ada cleaner macam tu je lah. Lepas tu dia cakap nak masuk toilet. So aku pun tukarlah macam biasa pakaian kat situ. So bila masa nak buka tudung, ada rasa macam angin main kat belakang. Tapi tudung aku ni melipat naik ke atas. Macam tu. Zuf naik gitu. Sedangkan dalam bangunan dalam toilet. Sedangkan dalam toilet angin memang susah nak masuk. Betul. Sebab pintu pun tutup masa tu. Okay. And then aku pun macam gitu je lah. Takut juga sebab kita ni debar overthinking, fikir macam-macam hantu ke apa ke. Lagi sekali nak buka, kita kan tudung ni ada 2 lapis. Buka 1 lapis, yang satu lagi ni sah naik ke atas balik. Tudung yang aku buat jatuh satu ni. Time tu kawanmu lagi 2 orang, seorang dah masuk toilet. Seorang dekat kelas, seorang lagi dalam toilet. Sah naik ke atas. Aku ingat macam member aku gurau lah. Jangan gurau gitu. Gurau lagi. Lepas tu pintu tu terbuka lah. Aku perasan pintu tu terbuka. Yang tutup tadi terbuka. And then aku macam panggil lah nama kawan aku. Lepas tu macam tak nyaut. Pintu kunci dalam tu. And then aku pun tukar baju biasa-biasa. Waktu tengah tukar baju macam biasa, kawan aku ni keluar dia tengok je aku. Lepas tu aku macam nak ambil baju kot. Fikir macam tu. Dia tengok je aku. Kayaknya tak cakap apa. Dia tengok. Lepas tu aku pun tengah tukar baju kan. Kita takkan nak lari keluar apa pula. Lepas tu okey lah. Lepas tu aku tengah tukar baju, nak pakai tudung sukan. Keluar sekali lagi sarung tunduk. Keluar pula seorang lagi daripada tandas, 2 tandas tu keluar tunduk. Maksudnya kawanmu yang sama juga yang keluar tu? Mungkin yang sama juga yang keluar. Jalan tunduk. Aku ni macam bukan dah ni. Aku dengan tak pakai tudungnya aku masa tu, baru nak pakai tudung, buka balik, tengok dia pergi jalan straight yang 1 level tu. Sedangkan kelas aku dekat atas. Dia pergi 1 level dan aku tak ikut dia. Cuma aku pergi naik atas. So bila aku naik ke atas, aku tengok 2 member aku dah tak ada. Maksudnya dalam yang 3 orang tadi sebenarnya musuh orang je lah. Wow. Bangunan tu ada berapa tingkat? 5 tingkat. 5 ke 4 kan? Lupa. Tapi semua saya dah tak ada. Yang bilik persalinan tu tingkat yang ketiga. Kelas aku betul-betul atas sekali. 4 lah kot, tak ingat. Adakah kawanmu dah cerita benda ni dekat kawanmu? Dah. And then kawanmu memang cakap dah balik ke? Dia tak balik, cuma dia duduk kat tempat lain. Dia pergi kantin. Oh, faham.
pergi kantin. So maknanya yang member aku tu baru jalan berapa langkah pergi straight ni, aku naik terus kelas, takkanlah macam dulu tak. Faham Ya, tak? faham. Faham. Lepas tu aku tak cakap banyak, barang aku tinggal, aku turun, aku pergi cari. Tak tengok betul lah dekat kantin. Lepas tu aku pun marah member aku yang seorang tu lah. Apa tak tunggu aku? Apa begini-gini? Apa ngosek aku? Aku macam dalam keadaan marah aku menangis. Lepas tu dia cakap, mana ada gini-gini. Aku lama dah dengan ni. Faham tak? Dia duduk dengan member aku yang seorang lagi. Aku lagi dengan siapa? Aku pergi dengan siapa? Maksudnya yang keluar toilet, yang duduk dalam bilik persalinan kamu tu, Aku bercakap tu dengan siapa? Sebenarnya aku rasa bila aku fikir balik, takut dia lain macam. Takut sebab dekat level tu ada satu ni bilik seni. Bilik seni ni memang jarang orang masuk. Cikgu pun jarang masuk kat situ. Dia agak keras sikit lah. So siapa kalau masuk situ pun macam tak sedap lah. tak sedap badan lah cakap. So aku tak nak lah dekat depan tu. Walaupun kat situ lebih dekat dengan kantin, turun straight kantin terus. So aku pilih jalan jauh sikit. So cuba untuk elak lalu depan tu. Sebab mu dah memang tak sedap badan. Time tu mu menangis dah. Aku menangis gila. Lepas tu ajaklah member aku dengan kawan-kawan lain naik sekali ambil barang semua. Training bola baling macam biasa. Dan cikgu mu tahu tak? Tahu. Oh, tahu. And apa reaction cikgu mu? Dia cakap dia nak tenangkan aku. Tak ada apa lah ni. Tak ada benda pun, okey je. Gini-gini. Lepas tu insyaAllah selawat banyak gini semua. Okey, semasa hari yang sama juga, masa aku training bola baling. Dah time main bola baling? Hari yang sama. Okey. Waktu yang sama. Okey, petang tu aku main bola baling. Main bola baling ni adalah senior darjah 6. Aku darjah 5 time tu. Ajar apa semua. And then aku decide lah nak jadi keeper. Ada dekat Padang, kita orang training dekat hujung Padang. And then ada 2 pokok. Satu pokok hujung sana, satu pokok dekat sini. Kat sini ni, tapi kat sini pokok, tapi ni court bola baling lah kat sini. Jauh sikit lah. Maksudnya nampak gitulah. So bila aku training, aku duduk kat sini, auto pandang pokok dekat sana lah. Waktu dia orang berebut bola apa semua, orang macam dah banyak pergi belah sana nak tengok. So tinggal aku seorang. Aku pun rasa tak sedap badan gila time tu, sebab kita kena kan. Dengarlah orang macam panggil nama aku, tapi suara garau lah. Tu lah, tapi suara dia garau lah. Bermain di telinga? Tak tahulah bermain di telinga, tapi di belakang. Sebab di belakang ada store sukan yang sangat buruk dan sangat scary dekat situ. So aku dengar daripada belah sana lah. So bila macam tu aku macam pandang belakang tak ada apa. Bila pandang belakang tak ada apa, nampak something dekat pokok. Tinggi, memang dalam macam 200 cm macam tu. Pakaian putih, tapi kat bawah macam bawah lutut ni dah tak ada pakaian. Kaki dia halus macam ranting. Rambut kusut masai. Tapi dia tak pandang muka, dia pandang belakang. Okay, so bila aku tengok dia, aku tak fokus dah ni. Aku tak fokus tengok bola kat depan ni. Aku jadi fokus kat sana. Lepas tu macam kita jadi tertarik kat sana. Dia pun macam pusing. Pokok dia jalan macam 3 langkah. 1, 2, 3. Balik tempat asal. Aku ni macam dah start shaking. Bola nak shoot, aku lari, aku menangis. Lepas tu bila dah sampai rumah, tak ada side effect apa-apa ataupun demam ke ataupun Demam. Demam. Dan esok hari saya tak pergi sekolah. So lepas pada aku keluar, aku meraung gila-gila. Lepas tu ramai lah kumur kat aku, kipas-kipas bagi air selawat. Lepas tu macam suruh aku cerita kenapa. Aku cakap tu. Aku mampu cakap gitu je tu. Lepas nak balik baru aku macam reda sekejap. Lepas tu tangan aku shaking apa semua. Lepas tu member aku ada kat aku, peluk apa semua, gosok selawat apa semua. Lepas tu lepas pada aku dah elok sikit, macam dah lega sikit, aku pun bercerita lah ada nampak something bulat keliling ini panjang semua. So masa sekolah aku tu, sekolah rendah aku tu hospital lama. Tapak sekolah hospital lama. Kampung Jajah Jepun. Punya hospital. Kampung Bahagia Teluk Intan Perak. Okey. So, memang ada bagi simpanan cikgu aku siapkan butiran lah untuk kita orang baca. Masa tu aku training bola baling. So petang lah kan, nak dekat pukul 5, pukul 6 macam tu lah kita training kan. Time tu kebetulan aku nak ke tandas, tapi aku tunggu kawan aku. Lepas tu aku sajalah duduk tengok-tengok sekolah kan, besar juga sekolah aku ni apa semua. Sekali aku nampak satu lembaga hitam lalu dekat bahagian kelas aku. Tapi petang. Okay. So time tu nak hujan lah, mendung. So time tu adalah vibe seram. Sebab aku tengok macam budak mana kan tiba-tiba tak balik lagi. Sebab time tu kita orang je kat sekolah. Okey. Semua time tu kan training, so semua dah balik. Aku nampak macam lembaga ke budak sekolah ke. So aku bisik ke kawan aku. Aku bagi nama dia Dah lah. Cakap tengok atas tu, dia tak nampak.
Dia tengah cari dia. Benda tu still ada lagi? Ada, Walaupun hang tengah tengok, dia still ada lagi? Dia tengah tengok kita orang tengah main kat Oh, tapi orang lain tak nampak? Hang je nampak? Aku nampak. So aku time tu dah meremang gila-gila macam tu. Lepas tu aku macam dah takkan tak nampak. Tak, betul tak nampak. Mana? Aku tak berani tunjuk lah kan. Tak elok lah kan nak tunjuk kan. So aku cakap tak apa dah. Aku rasa tak jadi kita tanah. Kita duduk sini je. Balik terus je. Lepas ni tak ada kita tanah. Kita nak kat mamak ke apa ke. Dan tu memang banyak kali lah. Memang banyak kali. Takkan waktu petang pun hang rasa benda tu takut? Takut. Waktu budak lah. Time tu budak lagi kan. Baru darjah 5, 4 macam tu. So aku pun tak nampak apa sangat. Cuma nampak lembaga tu. Dan kat tandas. Tandas tu pun masa kat tandas tu aku pergi dengan kawan aku, BFF aku. Aku ajak dia teman aku pergi tandas. Mesti kebanyakan tandas lah. Kita orang punya problem kan. So tandas kita orang mesti semua terbuka. Okay. So ada satu je tutup. So aku macam ada orang lah. Tak apalah kau duduk luar je. Aku nak masuk. Masuk tu aku tengok macam ada orang keluar. Aku tengok cermin lah. Tengok cermin ada orang keluar. Aku cakap. So time tu aku pun duduk betul-betulkan duduk. Aku masuk tandas. Tandas yang sama juga dia masuk. Lepas tu aku tengah nak membuang air kecil tu. Aku dengar seorang sebelah cakap. Ni kayaknya hari yang sama lah. Bukan. Ni hari lain lah. Hari lain. So time tu pun aku macam ada orang sembang. Aku pun dengar je lah dia sembang. Aku tak tahu dia sembang apa. So aku keluar. So aku basuh tangan apa semua. Aku keluar aku cakap bodoh lah dia sembang pasal jantan tu dalam tu. Lepas tu cakap bila masa jantan? Bila masa ada orang masuk tandas tak siapa masuk pun. Aku duduk dalam sini tunggu hang je kata. So time tu aku macam aku tak boleh nak masuk tandas ni. Aku pergi tandas hujung sana tu. Kena pergi jauh sikit. Tu lah. So aku tak nak kata apa. Betul. Kebanyakan sekolah-sekolah dibina tempat penjajahan Jepun. So macam sekolah rendah aku dulu pun sama juga. And then ni time aku dah ada darjah 3. Betul-betul tapak Jepun adalah dekat surau. Dia guna surau. So ustazah aku ni dia memang selalu duduk kat surau je. And then time tu waktu rehat macam member-member aku dia akan pergi solat duha. Tiba-tiba kena masuk dekat situ. Dia jadi macam Jepun punya gaya lah. Aku pun macam betul ke? Sebab ini benda first time. Semua pergi serbu pergi tengok. Dia kawat lah. Dia kawat dia tak ada kawat. Tapi dia macam cari cakap kot. Cara cakap dia tu. Kena tempat wuduk. Dia ambil je semayang, zap kena. And then disebabkan tu ramai yang takut untuk pergi surau. Siapa je lalu kat surau dekat tempat di wuduk tu memang akan kena. So memang banyakkan sekolah dia bina dekat tu. Ya, tempat itu pun sekolah rendah. Sekolah rendah. Kalau sekolah menengah aku dia tempat gereja Kristian. Tapak. Yes. Wish. Kalau sebab kalau konvent kan. So konvent ni mesti yang bina sekolah tu orang Kristian lah. Yes, betul-betul. So banyaklah kalau katakan Kia Seram tu Nyamar jadi aku punya cikgu disiplin. Tak silap aku kalau yang menyamar ni hantu ayah. Hantu ayah. Lepas tu time tu aku ada kelas tambahan. Kelas tambahan memang balik lambat kan. So time petang pula aku ada training lagi. Untuk balik sama juga. Aku memang boleh balik. So time tu cikgu training aku dah balik. So kita orang lepak-lepak lah. Budak-budak ya saya lepak kejap kan. Penat kan. Lepas tu aku nampak cikgu disiplin aku nak balik. Tapi dengan muka yang marah pucat. Mata dia memang totally bulat. Memang full. Memang tak nampak mata putih dia. Nampak putih? Kayaknya hitam full. Hitam semua. So aku cakap aku tahu aku macam ni lah offer lah. Cikgu nak saya angkat barang ke? Dia buat bodoh. Dia lalu. Lepas tu macam mana hantau itu bukan cikgu hang? Aku sembang. Aku cakap dengan kawan aku, kerek siap cikgu ni menyampah betul aku. Okay, mana? Aku pun belakang. Hilang. Totally hilang. Aku tak nampak kereta dia pun tak ada. Aku tak pasal kereta dia ke tak. Cuma tiba-tiba hilang. Takkan so selagi maksudnya dia dah balik lah. Mungkin dia dah balik. Tak kereta. Mungkin dia dah balik. Sebab kereta dia selalunya memang ada parking ke cikgu-cikgu kan. So parking dia tu memang depan public phone. So akan nampak lah. Akan nampak kereta dia. Tapi tak ada. Tak ada. Kawan aku tu tak sampai berapa minit pun, seminit juga. Aku sembang kerek hilang. Takkan secepat itu dia buat kereta. Faham. Kau ingat dia buat kereta dia habis. Habis. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Aira. Apa dah? Kau pernah tak alami kisah-kisah seram waktu zaman persekolahan? Sebenarnya banyak. Ya. Masa sekolah menengah, kelas malam masa SPM. Masa tu kelas malam kita ada buat solat hajat tengah malam. Aku datang paling lambat. Aku kena ambil wuduk lah dekat sekolah tu. Okay, so bila aku nak ambil wuduk tu, biasalah kita start dengan yang kumur apa semua tu kan. Tiba-tiba yang keluar tu bukan air, rambut. Ini dekatmu sendiri? Yes.
Yes, rambut. Banyak ataupun Dia keluar banyak. Lepas tu baru keluar air. Okay, so bila terjadi masa tu aku relax lagi. Aku fikir, macam aku berfikiran positif lah. Mungkin paip tu tersumbat ke apa kan bila keluar rambut macam tu. Okay, so aku pun teruskan ambil wuduk aku. So kita orang pun start lah solat ramai-ramai. Bila takbir apa semua tu, rakaat pertama selesai dengan elok. Tiba rakaat kedua pula, aku bangun daripada sujud tu untuk tahiyat awal. So bila aku bangun tu, tengok kawan-kawan aku apa semua tu bangun dengan muka hitam. Dia macam muka pocong. ini mimpi ataupun betul yang jadi kat mu? Ni betul terjadi dekat aku, bukan mimpi. So maksudnya kawanmu ataupun semua yang dalam tu? Semua dalam tu. Lepas tu aku pun macam pengsan. Bila aku pengsan tu, rupa-rupanya aku bukan dekat dewan tu. Aku dekat tempat yang lain. Dia macam Kayaknya mu solat ya. takkan dekat dewan yang berkumpul untuk solat ramai-ramai. Okey, bila mu sedar dekat mana? Dia dekat belakang bangunan sekolah yang ada pokok pisang. Lepas tu macam mana mu boleh tersedar ataupun ada orang jumpa ataupun macam mana? Masa tu stay malam masa tu kan solat hajat, masa solat isyak lah waktu tu kan. Bila aku tersedar, aku tengok jam aku. Rupa-rupanya pukul 2 pagi. Dan phone aku banyak miss call daripada family aku lah yang mencari aku. Lepas tu baru mu call family mu balik? Ya, pasal baru aku call balik. Rupa-rupanya memang diorang tak nampak aku. Macam terpisah ke alam lain kejap. Time mu dah tidur, bukan tidur lah, time mu Pengsan. dah pengsan tu. Bila mu sedar, mu nangis tak? Dia tak nangis tapi dia macam blur. Faham tak? Macam orang yang lebih kurang, maaf lah dalam bahasa kasar, macam orang yang hilang akal. Macam mana ni? Ya betul. Dia jadi gitu. Itu time dah form apa? Itu masa form 5 SPM. So sumpah aku memang trauma gila dengan benda tu. If aku nak cerita pasal benda tu pun, dia akan datang gangguan macam tadi tu. Nampak aku jadi sakit kepala. Pening juga dengan ni. Aku rasa macam mu menakutkan aku. Sebenarnya cerita mu ni menakutkan. Ya. Cuma mu lebih menakutkan aku. Kenapa? Yang tadi tu ke? Itu bukan rekaan. Memang betul. Itu adalah kisah benar daripada Aira. Kisah benar. And then dia seumpama macam dalam filem. Kalau orang pun pernah tengok filem Pengabdian Setan yang kedua, tapi ini dilalui oleh Aira sendiri. Betul. So Memang aku trauma. Bagi aku benda tu memang, aku tak nak dah. Macam aku trauma. Macam dah tak nak pergi solat hajat malam-malam dekat sekolah tu. Macam trauma. sekolah mu tu adakah sekolah tapak Jepun ataupun apa-apa? Yes. Sebab saya duduk dekat Pengkalan Cepa. So memang kalau orang Kelantan, dia akan tahu tu adalah kawasan Jepun mendarat dulu. Sebab itulah macam tu. Cerita ni dia start masa aku form 1. Start pada form 1. Waktu tu aku sekolah dengan mama lah. Sekolah mama. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu pertengahan tahun waktu aku form 1 tu. Sampai awal. Dan biasa pagi-pagi bila kita dah minum air, kita makan sikit ke apa, kita akan sakit perut. Jadi aku pun nak pergi ke tandas. Blok sekolah aku, dia ada blok A di mana letaknya pejabat sekolah. Blok B ni dekat dengan hutan. Ada kelas form 4 dengan form 5, ada pernikahan. Lepas tu ada blok C. Blok C ni kira susunan ni macam ni. Ni blok C. Blok C ni dia ada tandas juga. Tapi tandas dia tu kira macam tandas utama sebab dia dekat dengan kantin. Nak dijadikan cerita, tandas tu tak boleh guna pagi tu. So aku terpaksa pergi ke blok D. Blok D ni blok yang belakang sekali. Dan tandas dia bila dah masuk pintu tandas tu, masuk tu memang kena corner kanan, masuk kanan. Tandas dia ke dalam. Dan blok D ni dekat dengan hutan, jauh daripada orang. Jadi aku pun masuklah tandas tu tanpa fikir, sebab aku pun nak berak kan. Yalah, kita pun hujung-hujung. kan. Jadi aku pun pergi dalam keadaan macam tak ada apa. Kita pun masuk naik blok tu dalam keadaan gelap apa semua. Masuk, aku pun berak. Duduk berak-berak tu bunyi Siapa ni? orang panggil. Aku pun macam biasa bila kita berak tengah duduk cangkung semua kan. Kita macam macam tu lah. Kita buat macam tu. Lepas tu dengar lagi. Kata tengah berak, relax dulu. Lepas tu aku tengah basuh-basuh tu, aku dengar tanda sebelah pintu terbuka. Pintu terbuka. Sebab tanda sekolah kan pintu plastik kan. Aku dengar pintu terbuka. Aku macam tak apalah, ada orang lah kot. Tapi waktu yang tengah duduk berak tu memang meremang jugalah sebab orang duduk dengar orang panggil. Okay, bila keluar daripada tandas tu, aku tengok tandas sebelah aku ni. Aku pelik sebab tandas sebelah tu tak ada pintu. Tak ada pintu dan orang pun tak ada dalam tu. Masalahnya bunyi pintu tadi datang dari mana? Daripada belah kiri kira aku tandas, dia ada 3 tandas. 3 tandas. Satu ni aku tandas hujung. Yang bunyi ni tandas ni. Okey, pintu yang tandas ni dia ada bunyi juga. Tapi dia punya pintu tu berlubang tengah. So kita boleh nampak.
Tapi pintu tu tak tutup. So nak jadi cerita aku pun macam bila cakap, ish, tak ada orang ni. Siapa yang tolak pintu apa semua tu kan. Lepas tu aku pun macam biasa aku pun keluar. Lepas tu aku dengar bunyi tapak kasut dekat koridor sekolah. Tak. Aku macam enggak. Aku pun sebab sepanjang nak pergi ke tandas tu, dia kena naik tingkat 1. Kira tandas tu dekat tingkat 1. Aku kena naik tangga. Sebelum aku turun tangga, waktu tu lah aku dengar tapak kasut tu, tapak kaki tu. Tapi bila aku dah keluar dari tandas, aku ke kiri, aku nak turun tangga, aku nampak ada budak keluar. Budak pakai baju sekolah. Budak keluar daripada kelas sepanjang koridor tu. Dia keluar daripada kelas. Itu pukul berapa pagi tu? 6.45. Kira macam kalau aku student yang paling awal lah, pelajar yang paling awal. So aku pun macam nak turun dekat tangga tu, tapi tiba-tiba tangga tu berkunci. Maknanya guard kunci ke apa, aku tak tahu lah. So aku pun terpaksa lah ikut budak tu untuk turun ke tangga belah sana. Lepas tu aku pun macam jalan lah, jalan macam biasa, jalan cepat-cepat. Lepas tu aku nampak budak tu turun. Tapi masalah dia, bila turun tangga, dia kan ada macam tempat macam ada lubang, boleh tengok siapa yang lalu kat situ kan. Aku duduk kat koridor lagi, dia dah turun. Tapi aku tengok dia tak turun-turun. Dia dah turun tapi tak turun-turun. Maksudnya macam mana? Kira macam aku kat koridor panjang ni, aku dekat tengah ni tangga kan. Dia dah turun tangga. Dekat sini dia ada satu petak yang kita boleh tengok siapa yang turun. Dia macam tingkap macam tu lah. Faham tak? Faham. Nampak bayangan kan? Tapi waktu tu mata aku memang pandang kat situ, aku tak nampak pun siapa-siapa turun. Tapi aku tengok dia turun. Tapi dia tak ada kat situ. Lepas tu aku pun jalan sampai ujung. Dalam keadaan yang aku macam pelik kan. Pelik ni. Kenapa tak ada turun ni? Bila aku dah sampai ujung tu, aku tengok budak tu dia duduk macam tengah menyandar dekat situ. Tengah menyandar. Tapi aku tak kenal budak tu siapa. Dia tengah menyandar sambil pegang buku macam ni. Dan dia tengok kat arah tangga. Dia maknanya bila aku nak turun tu, dia tengok aku. Dia akan nampak lah. Dia akan nampak. Dia tengok duduk kat bawah. Dia tengok aku. Lepas tu aku macam senyum. Aku senyum, lepas tu aku turun gitu lah. Tapi daripada form 1 sampailah aku form 5, Tak pernah jumpa. tak pernah jumpa budak tu. Budak tu pakai baju putih, seluar sekolah, tie tak ada, lencana ada, name tag tak ada. Mama cerita pernah dekat mama. Aku pernah cerita dekat mama, aku pernah cerita dekat abah, aku pernah cerita dekat kawan-kawan aku. Aku pernah cerita. So, dia pun macam kita orang try cari budak tu, muka budak tu, sebab aku yang nampak. Try cari dalam majalah sekolah. Tak ada. Budak tu tak ada tu budak tu. Jadi kat situ lah macam start dari situ aku mungkin sampai pagi-pagi aku akan pergi tandas cikgu. Tandas guru atas pejabat je. So tak ada lah aku nak pergi jauh-jauh. Macam biasa, kalau cerita Pak I ni kalau tak memang dia tak sah. Dan aku tertarik dengan cerita ni. Aku teringin sangat nak lakonkan balik kisah-kisah seram. Bijak ni kalau buat. Aku teringin. So insya-Allah kalau diberi peluang, aku ingin buat balik. Teringin sangat. Betul. Sebab kisahmu ni dia macam aku tak expect benda tu yang akan berlaku. Benda tu yang nak jadi. Benda tu nak jadi sebab aku dah follow the flow dengar and ceritamu adalah sampai. Seram lah. So itu form apa? Form 1. Pertengahan tahun. Waktu aku form 1. Thank you Pak I. Dah habis kan? Habis. Okay, thank you Pak I sebab masih cerita dengan kita semua. So insyaAllah kalau diberi peluang kita buat rezeki, kita akan buat lakonan buat lakonan semula. Lepas tu Pak I pun ada plan nak buat paranormal. Yes, betul. So cameraman Nazrul. Nama paranormal. So saya jadi cameraman, saya pun risau. Saya takut tak terakam. Saya yang balik dulu. Sebab betul lah kalau dengan Pak I seram lagi macam mana. So thank you so much Pak I. Yang pernah dengar dah beberapa orang kisah seram ketika zaman sekolah. Dan kalau apa ada juga apa boleh komen dekat bawah kisah seram apa. Tapi zaman persekolahan je kita nak ngimbau balik kenangan-kenangan persekolahan. So harap apa yang enjoy dengan konten ni. Ini hanyalah perkongsian. Harap apa yang enjoy. Kita jumpa pada next episode. Bye bye. Assalamualaikum.